Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Sihat Khabar? kita? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz datang ke konti kita pagi ini. Dan kalau sebelum ni Ustaz Abu Bakar 3 minggu nak cerita tentang strategi dan strategiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyusun pembukaan atau pembebasan Al-Aqsa atau Baitul Maqdis. Tapi hari ni Ustaz nak sambung. Adakah tajuk kita hari ni menuju Al-Fathul Umari ni dipilih sebab nama Umar ada di situ? Tapi itu yang memang dalam sejarah lah, kisah Baitul Maqdis atau Palestin ini. Okey. Apa yang dah terjadi Ustaz lepas kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mungkin nak mukadimah kita untuk hari ni Ustaz. Jadi Sila, kalau seperti mana yang Duk sebut tadi, selepas Rasulullah SAW wafat, kita tahu bahawa telah berlaku pelantikan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan kita perlu faham bila Sayyidina Abu Bakar mengganti Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar ni dia telah memahami betul misi, visi dakwah Nabi SAW, perjuangan Nabi SAW, secara apa kita panggil, apa yang tersirat dan yang tersurat. Jadi kalau kita tengok, memang jelas Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu telah antara benda yang kita nampak yang direkodkan dalam sirah itu, bila Sayyidina Abu Bakar melepaskan ataupun menggerakkan juga tentera Usamah bin Zaid untuk menuju ke arah Rom, yang dalam pimpinan tentera yang besar. Sayyidina Umar kata hold dulu. Sayyidina Umar banyaklah dia nak revise. Utamanya dia kata masih ada pemimpin-pemimpin yang lain yang lebih berkaliber ketika itu. Jadi tapi Sayyidina Abu Bakar kata tidak akan sekali-kali aku menukar apa yang telah dirancangkan oleh Nabi SAW. Jadi kalau kita tengok di situ, yang betul-betul faham misi dan visi Nabi SAW itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Dan proses yang pendek yang kita lihat dalam kepimpinan Sayyidina Abu Bakar ini sebenarnya adalah satu proses yang menjamin kesinambungan batu asas yang telah dibina oleh Nabi SAW. So kita tengok Sayyidina Abu Bakar punya period pemerintahan sangat singkat. 2 tahun je. 2 tahun je. Kalau kita kata 2 tahun ni tak sempat buat apa lah. Tak sempat nak buat polisi, tak sempat nak. Ini tapi Sayyidina Abu Bakar telah menyelesaikan banyak isu. Sehingga Aisyah kata bahawa tidak ada zaman yang complicated ataupun serumit di zaman pemerintahan bapakku. Kerana di Madinah berlaku kemunafikan yang merebak, kemunafikan yang membesar. Sebab Rasulullah SAW wafat ni, pengasas daulah wafat. Nabi, bukannya kalau kita pengasas negara mungkinlah kan orang biasa, tapi ni pengasas daulah Islamiah ketika itu Nabi. Nabi tengah wafat. Kemudian timbul nabi-nabi palsu di luar Madinah. Itu antara cabaran. Bukan seorang nabi palsu. Yang mana yang berlaku. Bukan satu tempat yang memberontak tu. Jadi di luar Madinah memberontak. Jadi kalau kita kata Sayyidina Abu Bakar boleh settle ni pun kira besar lah. Tetapi Sayyidina Abu Bakar bukan sekadar menyelesaikan masalah ini. Sayyidina Abu Bakar telah menundukkan pemberontakan dua pihak, iaitu yang enggan membayar zakat dan yang mengaku Nabi palsu. Dan kita tengoklah peperangan di Yamamah, di Yaman, di Bahrain, di Najd. Jadi ini semua peperangan-peperangan yang sehingga akhirnya Sayyidina Umar mencetuskan cadangan untuk membukukan Al-Quran. Mengumpulkan Al-Quran, mengumpulkan Al-Quran supaya tidak hilang. Kenapa? Ramai sangat hufaz yang syahid. Jadi ini menunjukkan getirnya ketika itu. Sebab kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah kata keluarlah kamu, bila kamu keluar berperang tu, melainkan satu kelompok yang duduk mempelajari Al-Quran, supaya kamu balik nanti boleh mengajarkannya. Jadi sekarang ni guru-guru Al-Quran ini pun keluar berjihad. Sehingga ungkapan Sayyidina Abu Bakar kata apa? Waktu nak lepaskan tentera Usamah ni, Sayyidina Abu Bakar kata dekat Sayyidina Umar,
Dia kata kalau tak ada orang lagi dah yang nak kena tinggal dan menjaga Madinah ni melainkan aku seorang, aku tetap akan menghantar tentera Usama. Itu betapa dia membawa misi Nabi SAW. Betapa beliau menyanjungi perancangan Nabi SAW. Jadi ini kita tengok bahawa apa yang telah digarapkan oleh Nabi SAW tu, walaupun kita mungkin tak jelas, kita nak kena cari-cari, kumpul-kumpul. Tetapi Sayyidina Abu Bakar ketika itu memang nampak sangat jelas bahawa kempen peperangan ini, dia punya kiblat dia macam kita pernah sebut dulu, kiblatnya adalah Baitul Maqdis. Dia akan pergi ke Baitul Maqdis dan membebaskannya. Dan kita tengok antara persiapan Sayyidina Abu Bakar untuk ke arah membebaskan Baitul Maqdis itu yang paling besar sekali yang Sayyidina Abu Bakar bawa, sehingga akhirnya memberi kesan kepada pembebasan di zaman Sayyidina Umar, adalah Sayyidina Abu Bakar mampu mengumpulkan tentera daripada Yaman. Jadi antara benda yang besar yang jarang disebut dalam sejarah yang kita baca, adalah Sayyidina Abu Bakar telah mengutus Anas bin Malik dengan misi dia untuk kumpulkan tentera daripada Yaman. Jadi Anas bin Malik ini pergi buat kerja dakwah. Mana kita lebih kepada kempen lah. Kalau macam kita kempen Palestin sekarang ni, kita kumpul dana kan. Betul. Tapi ni sekarang ni Anas bin Malik punya mission, dia kena pergi setiap kabilah di Yaman Kumpulkan untuk hantar tentera. Dia kena dakwah tu lah. Kerana apa? Kenapa Sayyidina Abu Bakar pilih Yaman? Kenapa nak kumpul tentera daripada Yaman? Kerana dalam siri menundukkan ataupun menggagalkan penyebaran dakwah Nabi palsu, dakwah Nabi palsu oleh Musailamah dan sebagainya, yang paling efektif sekali adalah orang-orang Yaman dalam menyokong kepimpinan Sayyidina Abu Bakar yang diutuskan Khalid Al-Walid untuk menundukkan mereka itu. Orang Yaman lah yang paling banyak mendukung jihad itu. Dan sehingga kan mereka datang ke Madinah itu, satu kabilah itu hantar 1,000, satu kabilah lagi hantar 2,000 tentera. Pada zaman itu ramailah. Kalau kita tengok dari Yaman dari satu kabilah, satu kabilah hantar 1,000 tentera. Itu bukan zaman mana macam kita kata kampung kita hantar 1,000 orang pergi Palestin. Boleh tidak macam tu kan. Tapi maknanya tentera-tentera ini, khususnya dari Yaman tu yang Ustaz sebutkan tu, dikumpul untuk misi pembebasan Baitul Maqdis Palestin pada waktu itu. Termasuk juga untuk menyokong usaha untuk menentang Nabi palsu dan apa yang dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar. Ini selepas. Ini lepas daripada tapi dalam era masih lagi dalam zaman dalam era Sayyidina Abu Bakar. Sehingga akhirnya Sayyidina Abu Bakar mampu untuk membentuk 5 ketumbukan tentera, 5 batalion tentera. Banyak, ramai tu. Ramai lah pada ketika ini, sebab ni tentera ni. Batalion. 5 batalion tentera ini yang angka dia mencecah 30,000. Masya-Allah. Yang dapat dikumpulkan. Ada rekod menyebut 20,000, ada rekod menyebut 30,000, ada sampai ke 40,000. Tapi kita ambil pertengahan lah, 30,000. Iaitu 5 ketumbukan ini pergi melalui 4 laluan ataupun 4 road untuk mengepung Damsyik dulu. Zaman Sayyidina Abu Bakar ni dia pergi ke Damsyik. Ni lebih kalau ada whiteboard lagi best. Tapi tak apa. Saya nak ada sebelah tu. Boleh kita angkat. Tak apa. Kita bayangkan dulu. Kita bayangkan dulu. Kita plan nanti next week ke apa. Itu tentera Yazid telah bergerak ke Balqa. Balqa ini di kawasan antara Jordan dengan Syria lah. Kemudian diikuti selepas itu tentera Khalid bin Sa'id mari bergabung daripada Bahrain. Yang dipimpin oleh Ubaidah. Kemudian Syurahbil radhiyallahu anhu daripada medan Tabuk, daripada Tabuk yang pernah Nabi SAW pimpin kan. Di Tabuk itu telah bergerak ke Jordan. Yang Yazid tadi ke Balqa.
Ini mengepung Damsyik ni. Kemudian tentera Amr bin As daripada dia ikut susur pantai daripada Jeddah naik ke atas masuk ke Gaza. Kemudian dia menuju ke Damsyik juga. Dan Khalid Al-Walid daripada Syam. Khalid Al-Walid ni dia jadi amir daripada Iraq. Dia pergi ke Syam juga, pergi ke Dimashq. Maknanya mereka datang daripada pelbagai arah. Jadi kalau kita tengok ada mana benda itu bergerak serentak dengan orang tak nampak dia nak pergi ke mana tau, sebab sana ke kanan, Laluan yang berbeza ke atas, sudut-sudut yang berbeza, ke kiri. Jadi orang tak nampak hala tuju Abu Bakar ni ke mana. Dan waktu itu negara Islam masih belum dikenali oleh Rom. Dengan kekuatan yang menggerunkan. Sebab Rasulullah SAW baru wafat. Baru menghantar utusan, beberapa utusan surat dan sebagainya. Tetapi apa yang kita tengok, dan kita kena faham, kalau kita fikir senang je hantar tentera. Tak, kalau kita pergi kepada lebih detail, mengumpulkan tentera ni mengumpulkan dana, mengumpulkan orang, teknologi senjata, nak makan apa semua kan, makan minum. Bukan macam sekarang boleh beli kan, kilang senjata ada, beli je. Ada jual beli je. Dulu kena ketuk, kena sendirilah. Sendiri. Dan persiapan ini berlaku daripada tahun 13 Hijrah. Tahun 12 Hijrah itu. Sehinggalah mereka berkumpul di Dimashq itu pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Baik, Alhamdulillah kembali lagi bersama kami bertiga di konti ini. Hari ini dalam Cinta Palestin, Ustaz Umar Aiman Osman, Ketua Biro Haluan Palestin, masih lagi bercakap tentang menuju Al-Fath Al-Umari. Tadi Ustaz dah gambarkan macam mana di zaman Sayyidina Abu Bakar, bala tentera yang menuju atau melalui jalan-jalan yang berbeza, dan jarak perjalanan pasti jauh Ustaz kan. Ada yang dari sisi pesisir laut atau pantai, lepas tu ada yang di daratan dan sebagainya. Kita terbayang macam zaman Sayyidina Abu Bakar awal lagi, ataupun zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam mana mereka berkomunikasi untuk merentas jalan-jalan yang jauh berbeza dengan bala tentera yang besar Ustaz. Boleh tak cerita sikit? Pergi satu hal Ustaz, kita bayangkan bincang satu hal, balik lagi satu hal, tak dapat reply tu. Dan boleh jumpa pula di Dimashq. Macam tu kan. Boleh jumpa. Okey, jadi kita perlu mengetahui juga strategi atau bukan strategi, skill yang ada ketika itu. Zaman sekarang senang WhatsApp je kan. kan jadi macam mana hebat sekarang. Sebab bila kita tahu dalam siri peperangan ini, Sayyidina Abu Bakar duduk di Madinah, Sayyidina Umar duduk di Madinah, Nabi SAW duduk di Madinah pada satu masa tu kan. Masing-masing mengawal semua tentera yang bertebaran ini di pusat pemerintahan. Macam mana reporting? Senang faham. Berita. Macam mana dia nak report? Kami dah sampai sini. Sehingga berlaku dalam beberapa ketika, Sayyidina Umar menanti utusan daripada Abu Ubaidah. Sebab Abu Ubaidah pergi satu misi, tapi tak ada report. Jadi Sayyidina Umar duduk tengah tunggu-tunggu tu, sampailah duduk tengah tunggu-tunggu tu sampai utusan. Jadi Pian dengan Luke tanya tadi, macam mana utusan tu balik berbulan-bulan. Sebenarnya perjalanan utusan jauh berbeza lah dengan perjalanan konvoi peperangan itu. Konvoi peperangan itu ada yang berjalan kaki, ada yang naik unta, ada yang naik keldai. Yang paling mau kuda lain lah. Jadi memerlukan masa yang panjang. Tetapi utusan, dia seorang dia naik 2 kuda. Cara dia bawa jadi maknanya sekali. Dia tidak rest, dia tidak berehat, sehinggalah misi dia. Sebab utusan ini yang paling diburu. Utusan ini kerja spy lah kalau zaman kita hari ni. Dia yang paling dikehendaki dalam peperangan. Jadi kalau dapat utusan yang bawa berita ni, boleh menang peperangan pun. Jadi dia memang kena sepantas. Waktu tu memang kuda lah yang paling pantas sekali. Jadi dia menunggang 2 kuda. Bila kuda yang dia tunggang tu dah letih, dia pindah ke kuda satu lagi. Tapi dua-dua kuda tu berlari serentak lah. Cuma bila kuda bawa dia tu, dia penat lah sikit. Of course dia penat sikit kan. Ada beban lebih tu. Beban lebih. Dan orang dulu bukanlah badan besar kita.
Pedang dia saja pun dah berat macam kita dah. Bang. Lagi tegap, lagi besar lah. Besar pedang itu. Dengan Itu. kelengkapan perang apa semua. Ya. Jadi kuda tu perlu sentiasa bertenaga lah. Jadi dia akan potong lebih pada separuh lah perjalanan dia banding dengan konvoi lain Masya Allah. untuk buat reporting. Itu kemahiran atau kelebihan zaman dulu, walaupun keterbatasan komunikasi dan sebagainya, tapi tetap boleh sampai mesej menerusi utusan tadi. Okey, kita kembali pada cerita zaman Saidina Abu Bakar, dan adakah apa yang diusahakan oleh Saidina Abu Bakar ni untuk pembebasan Baitul Maqdis berjaya pada zaman beliau, ataupun bagaimana dia diteruskan pula masuk ke zaman atau era Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi tadi kita sebut pergerakan-pergerakan tentera. Tapi sebenarnya yang lebih besar daripada itu, apa yang Abu Bakar kerjakan, Abu Bakar sediakan adalah pendidikan manusia. Antara yang paling dididik, yang diberi fokus pendidikan itu adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sendiri. Sayyidina Umar merekodkan bila dia naik jadi khalifah. Dia kata, Abu Bakar mengajarkan kepada aku ada amalan-amalan yang tidak diterima di malam hari dan ada amalan-amalan yang tidak diterima di siang hari. Nampak Sayyidina Abu Bakar tarbiyah dia, yang ini buat waktu siang, ini buat waktu malam. Ini proses mentoring lah kita kata. Proses mentoring, proses tarbiyah ini proses mentoring yang Sayyidina Abu Bakar telah mempersiapkan Sayyidina Umar sebagai khalifah ketika mana Sayyidina Abu Bakar masih hidup. Sebab itulah bila Sayyidina Abu Bakar nak lantik Sayyidina Umar, Sayyidina Osman tulis. Sayyidina Abu Bakar suruh Sayyidina Osman tulis pelantikan itu. Bila Sayyidina Abu Bakar kata yang akan menggantikan dia adalah Sayyidina Umar, Sayyidina Osman berhenti tulis. Dia tak tulis nama Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar tanya, kenapa wahai Osman? Adakah kerana kamu takutkan ketegasannya? Ya, Sayyidina Umar kan, kalau zaman Nabi, siapa tak puas hati jambi je jawapan, hantar ke Sayyidina Umar, kena pancung. jadi Sayyidina Osman kata, macam mana ni nanti? Ramai dah kena pancung. Dia tak kata gitulah, tapi maknanya isu itulah yang menyebabkan dia tertangguh untuk menulis. Kemudian Sayyidina Abu Bakar kata, sesungguhnya dia bersikap tegas kerana yang memimpin ketika dia bersikap begitu adalah Rasulullah SAW dan aku. Tetapi kamu akan mendapati Sayyidina Umar ini berbeza sekiranya dia yang memimpin. Dan kita tengok dalam sejarah dan sirah bagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pada zaman pemerintahannya sangat empati. Dia sendiri tanggul guni gandum, dia sendiri pergi periksa rumah orang, buat bantu susu sehingga jadi menantu dia apa semua tu kan. Jadi ini adalah Umar selepas tarbiyah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan begitu juga kalau kita tengok macam mana Sayyidina Abu Bakar telah mempersiapkan tentera-tentera orang Islam ini dengan tarbiyah ini, dengan pendidikan ini. Sayyidina Abu Bakar bila dia nak lepaskan tentera, contohnya dia nak lepaskan Yazid. Dia lepaskan Yazid, dia bagi pesanan kepada Yazid. Kemudian dia nak lepaskan, selepas itu Syurahbil. Dia tanya Syurahbil, kamu dengar kan apa aku pesan dekat Yazid? Sayyidina Syurahbil kata, ya aku dengar. Dia kata, aku berpesan kepada kamu sama seperti itu, tapi aku ingin menambah beberapa perkara yang aku terlupa untuk terangkan ataupun wasiatkan kepada Yazid. Iaitu jaga solat, jaga hubungan dengan Allah, apa semua tu ditambah dalam pesanan dia kepada Syurahbil. Maknanya Sayyidina Abu Bakar sangat menghalusi. Kalau kita pesan tu asal ada majlis lah kan. Adalah pesanan-pesanan tu yang dititipkan. Jadi nak mula meeting tu bagilah tazkirah sikit. Tazkirah pun ambil lah mana-mana. Tak, Sayyidina Abu Bakar dia memang spesifik ucapan dia untuk setiap orang. Dia memang tailor-made lah. Karakter pemimpin yang hebat. Dia bukan sekadar memimpin, tapi dia adalah pendidik kepada sahabat-sahabat di zaman dia. Dia meneruskan tugas Nabi SAW yang mendidik ummah itu. Di mana dia adalah pemimpin yang memimpin, merancang, memimpin, memandu, tapi dalam masa yang sama dia adalah pendidik, murabbi. Jadi sebab tu kita dalam dakwah, kita bagi tahu orang suruh solat apa semua, tapi kalau kita tak didik orang macam mana nak mendirikan solat, nak sabar dalam solat, orang tak boleh solat. Sebab tu kita kalau tengok kan, di peringkat sekolah rendah tu, solat Zuhur baca kuat. Sebab apa nak didik tu. Kan? Okay. Pendidikan itu penting. Pendidikan itu penting. Dia akan memberi kesan selepas tu dalam hidup seseorang. Termasuklah dalam isu ketenteraan. Ustazah. Ya. Dan itulah yang kita lihat bagaimana tentera Islam bawa semuanya
apa yang ada dalam pemahaman Sayyidina Abu Bakar, bahkan antara perkataan Sayyidina Abu Bakar kepada Yazid. Sayyidina Abu Bakar sebut dengan jelas. Sayyidina Abu Bakar kata, Yazid, aku hantar engkau supaya menguji engkau. Adakah engkau akan menjadi orang yang bertakwa? Lalu aku akan terus melantik engkau, ataupun engkau akan teruji dengan jawatan ini, lalu aku akan mengambil tugasan itu dan meletakkan engkau kembali ke tempat yang dipimpin. Jadi maknanya kita macam tu, kita nak didik orang, nak didik Sayyidina Abu Bakar mengajar kita macam mana nak mendidik orang bawah kita. Kita kena beritahu kenapa kita lantik dia, apa objektif kita. Ini sangat jelas. Betul. Jadi ini antara karakter-karakter Sayyidina Abu Bakar yang akhirnya dipindahkan kepada Sayyidina Umar. Dan kita nak kena ambil lah benda-benda ni. Dan inilah yang menjayakan tentera yang dilepaskan oleh Sayyidina Abu Bakar ini. Itulah nak tahu juga tu. Untuk Macam mana pembebasan. mencapai misi-misi mereka. Dan adakah Al-Fathul Umar ini memang didedikasikan khusus untuk Sayyidina Umar, bermula dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi sendiri, kemudian Sayyidina Abu Bakar? Adakah Fathul Umari ini merujuk pada Sayyidina Umar yang akan membuka nanti? Memang dah dirancang begitu, Ustaz? Fathul Apa yang Umar kita ini faham? dinamakan kemudian lah. Kemudian ya. Selepas pembukaan itu berlaku. Baik. Jadi pembukaan ini dipanggil pembukaan Al-Umari. Kerana apa? Kerana dia berlaku di zaman pemerintahan Sayyidina Umar. Tetapi kita nak kena faham, ini adalah Fathul Nabawi juga. Yang mana Sayyidina Abu Bakar itu telah dididik oleh Nabi SAW dengan semua karakter-karakter yang dia ada, dengan semua keupayaan-keupayaan yang dia ada. Kemudian dia memindahkan pula. Sebab tu kita nak kena faham, bila kita memperjuangkan sesuatu, tak semestinya benda itu berlaku di zaman kita. Betul. Kan leletu juga nak jadi dak. Kita Jadi macam contoh Radio Ikim sendiri kan. Yang mengasaskan dia kita pun tak kenal. Tetapi bila dah datang zaman kita ni, Radio Ikim dah ada pendengar yang ramai, liputan yang luas. kita menyambung, Ustaz. Kita menyambung. Legacy. Begitu jugalah apa yang berlaku dalam pembebasan Baitul Maqdis ini. Ia adalah legasi yang ditinggalkan oleh Nabi SAW dengan pembentukan tentera Tabuk selepas Fathu Makkah itu. Dan kita telah sebut ini cetusan selepas Isra' Mi'raj. Makna perubahan itu berlaku, perubahan corak pergerakan dakwah itu, dan ia telah diwariskan sehingga ke zaman Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar kita kata apa, Nabi semai, Abu Bakar baja, Umar lah yang menuainya. Ya Allah, cantiknya. Mungkin gambaran pada Al-Fathul Umari yang kita bincangkan hari ini. Baik, kejap lagi kita sambung apa yang berlaku tadi, kiranya sebelum ataupun pembukaan dan pembebasan tu, dan bila Sayyidina Umar membuka apa yang berlaku. Kejap lagi kita sambung. Boleh insya-Allah. Dan sahabat-sahabat sekalian boleh sebarkan juga, ada sahabat-sahabat kata kongsi, share dekat grup WhatsApp masing-masing, Itulah, dekat Facebook masing-masing. silakan. Supaya ramai boleh mengikuti apa yang Ustaz Muhammad Umar Aiman Osman bawakan hari Ya, ini. tak sabar nak dengar bagaimana Sayyidina Umar berjaya membebaskan Baitul Maqdis. Baik, sama-sama kita Minggu perkongsian hari ini Ustaz Muhammad Umar Aiman Osman bersama kita, tajuk menuju Al-Fathul Umari. Ya. Tadi kita cerita tadi dari zaman Sayyidina Abu Bakar, dah ada bala tentera yang dibawakan, dipersiapkan untuk pembukaan Baitul Maqdis. Adakah tentera yang sama dibawa oleh Sayyidina Umar Al-Khattab lepas tu? sebab dia 2 tahun je Ustaz, lepas tu kan. Lepas tu Sayyidina Umar Sayyidina Abu Bakar sambung balik kan. Lepas tu kan. Ya. Silakan Ustaz. Jadi bila Sayyidina Abu Bakar wafat selepas 2 tahun pemerintahannya, lebih kurang 2 tahun. Jadi Sayyidina Abu Bakar, macam kita sebut tadi, Sayyidina Abu Bakar telah melantik Sayyidina Umar. Ini proses yang Nabi SAW tak buat. Nabi SAW tinggalkan je. Sebab Nabi tahu bahawa karakter Abu Bakar ni sangat kuat. Bila memang disebut Abu Bakar, memang tak akan ada orang lain lah Ya. yang akan, maknanya macam contoh kita tengok apa yang berlaku di Saqifah Bani Sa'idah tu. Kita tengok bila Sayyidina Umar sebut je Abu Bakar, semua orang macam tak, kami tak terfikir. Jadi bila datang Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar memang sebut untuk melantik dan tinggalkan wasiat bertulis untuk melantik Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kerana apa? Kerana ini adalah sangat penting untuk pewarisan legasi itu begitu, kerana ia tidak akan melibatkan lagi konflik dalaman. Dia settle, selesai dengan sangat, makna peralihan kuasa sajalah. Peralihan kuasa daripada satu pemimpin kepada satu pemimpin dengan smooth. Dan itu adalah kejayaan Sayyidina Abu Bakar.
Itu kita kena letak dalam kejayaan Sayyidina Abu Bakar. Belajar juga tu. Macam mana dia bukan sekadar fikir di zaman dia, tapi kita telah berfikir untuk selepas dia itu apa dia kan? apa dia. Jadi kalau kita kata main chess tu, orang yang menang tu orang yang menggerakkan catur lawan. Jadi Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang menggerakkan semua sahabat-sahabat dan juga perjalanan yang dia nak tinggalkan. Dan disambunglah kiranya. Dia sambung. Maknanya Oleh Sayyidina Abu Sayyidina Bakar, Umar. Sayyidina Umar hanya meneruskan. Tetapi Sayyidina Umar ada polisi-polisi dia. Sayyidina Umar adalah orang yang kita tahu dalam zaman Nabi SAW lagi adalah seorang yang Allah beri ilham. Orang yang melihat jauh. Ya, betul. Sehingga dia beberapa kali mendahului wahyu. Dia kata kalau begini bagus turun ayat Quran. Sokong pandangan Sayyidina Umar. Sehingga karakter Umar itu sendiri adalah begitu. Orang yang sangat berwawasan dan kita kata pandangannya tajam. Pandangan tajam ni bukan tengok tembus kan. Tapi maknanya dia dapat melihat apa yang kita yang pandangan tumpul ni tak dapat lihat. Dia tengok orang dia dah kenal. Jadi antara perkara pertama sekali lepas Sayyidina Umar naik adalah menukar kepimpinan di Syam itu, di Dimashq itu daripada Khalid Al-Walid sebagai panglima ketumbukan tukar kepada Abu Ubaidah. Abu Ubaidah bin Jarrah. Padahal kita tahu bahawa ketika mana Abu Ubaidah nak dilantik menjadi khalifah, Umar lah yang lantik Abu Bakar. Seolah-olah Umar menafikan kepimpinan Abu Ubaidah. Tetapi sebenarnya Sayyidina Umar sangat melihat Abu Ubaidah ni sebagai sosok yang hebat. Sehingga dalam satu perkataan dia kata, ketika mana Abu Ubaidah wafat, Abu Ubaidah syahid, kena ta'un amwas tu. Sayyidina Umar kata, sekiranya Abu Ubaidah masih ada, maka dialah penggantiku. Maknanya dia dicalonkan sebagai khalifah ketiga oleh Sayyidina Umar. Tapi oleh kerana Abu Ubaidah dah tak ada dah, jadi Sayyidina Umar serahkan kepada Majlis Syura untuk memilih siapa selepas dia. Jadi kita tengok macam mana sahabat-sahabat di memerintah ini, mereka tidak hanya bimbang di zaman mereka, tapi mereka juga bimbang apa yang akan datang selepas mereka. Jadi itulah betapa mereka melihat daulah ini adalah seolah-olah seperti kalau kita kata apa, kita cari makan dekat anak-anak ni. Sampai kita nak mati nanti pun kita duduk fikir mereka nak makan apa lepas kita mati kan. Betul Ustaz. Jadi kadang-kadang nak mati pun tak mau mati sebab macam manalah anak-anak ni nanti. Padahal mati kita masuk syurga tak fikir dah anak-anak. Allah kan. Tapi itulah mereka Tapi bagaimana sahabat-sahabat memikirkan tentang masyarakat umat Islam ini yang akan ditinggalkan tanpa bapa, bagaimana mereka akan meneruskan kehidupan daulah, kehidupan masyarakat itu. Jadi ini adalah kejayaan pendidikan Nabi SAW. Diteruskan pendidikan dari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Umar menggalas tanggungjawab pemimpin dan murabbi ummah itu pada ketika. Dan Umar melihat bahaya bila Khalid memerintah, Khalid memimpin, kerana Khalid ini sangat mahir berperang. Sangat kita kata dia in all ground and all enemies, dia ada jalan macam mana nak kalahkan. Sehingga dia tidak ada peperangan dia kalah, sama ada dalam Islam ataupun sebelum Islam. Dia tak pernah kalah perang. Jadi Sayyidina Umar risau Khalid didewakan. Okey. Maknanya perang ni menang sebab Khalid. Perang ni menang sebab Khalid. Perang ni menang sebab. Sebab itulah Sayyidina Umar terus tukar kepada Abu Ubaidah. Dan Abu Ubaidah pun tak koman juga. Bukan yang kita sebut tadi. Tapi dari segi ketokohan Abu Ubaidah lebih umum, lebih besar banding dengan Khalid yang sangat mahir dalam medan perang. Tetapi Khalid dalam ilmunya adalah lebih ketinggalan lah berbanding dengan sahabat-sahabat lain. Sebab apa? Sebab dia jarang, walaupun dah masuk Islam lambat, kemudian dia banyak di medan perang berbanding bersama dengan Nabi SAW, bersama dengan Abu Bakar. Dia banyak di medan, dia banyak bekerja daripada dididik. Dia dididik dengan projek, bukan dididik dengan diasuh dengan keliling. On ground lah, mana di atas lapangan perang itu sendirilah. Kita kata kalau banding masa di atas kuda dengan atas tanah, lagi banyak atas kuda lah. Itulah dia. Itulah kehidupan. Itulah kehidupan Khalid. Jadi Sayyidina Umar telah menukarnya. Dan Khalid tak bunyi apa. Ini juga hasil didikan Nabi SAW. Kalau kita kan,
Sebelum ni aku punya jasa tak kenal. Dia Tak puas hati. rasanya mungkin lah. Jadi bila kita sebut kejayaan ni kejayaan Umar, tapi sebenarnya bukan kejayaan Umar sahaja, tapi kejayaan generasi. Sebab tu kita panggil Fathul Umari ni adalah sebagai masa pemerintahan. Bukan kredit tu pada Sayyidina Umar sahaja. Ya. Tetapi di zaman Sayyidina Umar. Yang berada bersama beliau juga Ustaz. Banyak nama-nama karakter-karakter hebat. Karakter-karakter hebat. Okay, so lepas tukar tu Ustaz? Wah. Tukar Bila ditukar kepada Khalid, dia ditukar kepada Kepada Abu Abu Ubaidah. Ubaidah. Sayyidina Umar, Sayyidina Khalid, bahkan dia tak umum pun pertukaran tu. Dia takut memberi kesan kepada tentera lain. Takut orang macam yang sayang dia akan jadi anti Abu Ubaidah dan sebagainya. Sehinggalah tamat peperangan baru mereka diumumkan. Dan ini adalah berlaku dalam peperangan Yarmouk. Peperangan Yarmouk ini adalah 30,000 orang Islam lawan dengan ada yang kata 120,000, ada yang kata 200,000, ada yang kata 400,000 pun. Jadi seolah-olah 1 lawan 10 pun ada. Kalau kita pergi. Ya, nisbahnya tu. Nisbahnya tu. Lawan dengan Rom. Maksud dengan Rom lah. Lawan dengan Rom. Rom Byzantine ini. Jadi tentera yang membuka Baitul Maqdis ini telah bergerak daripada Syam, daripada apa kita panggil Fihlis ada nama tempat tu Ustaz lebih spesifik. Fihil daripada medan Ah. Fihil itu mereka telah bergerak sehingga mereka menawan Damsyik yang kita sebut tentera yang digerakkan oleh Sayyidina Abu Bakar tadi, menawan Damsyik. Jadi dalam peperangan itu menawan Damsyik itu, mereka tidak gelojoh terus pergi ke Baitul Maqdis selepas Damsyik. Mereka bergerak ke Iraq dulu, ke Turki dulu, sehingga mereka menawan Halab, Aleppo. Ini kita faham bahawa pergerakan begini sebenarnya bila dalam peperangan, strategi yang digunakan di zaman itu dan oleh semua empire besar ketika itu adalah sebelum dia pergi kepada sasaran dia, dia akan mengamankan benteng terakhir dia tu jauh daripada musuh yang lebih besar. Kenapa pergi ke Halab? Supaya tidak Parsi yang di Parsi ada tim dia yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas pergi serbu ke Parsi. Abu Ubaidah pergi serbu ke Rom. Jadi untuk memastikan kalaulah terjadi apa-apa dalam tentera Sa'ad ataupun dia orang tu nak divert daripada Sa'ad pergi ke ni, maknanya dah selamat dah ada kubu dah di Halab. Masya-Allah. Halab ini jadi benteng terakhir sebelum Abu Ubaidah boleh membebaskan Baitul Maqdis. Jadi ini kita lihat bahawa satu sikap yang perlu ada kepada orang-orang yang ingin berjaya ini, dia tidak boleh gelojoh. Dia tidak boleh sembrono. Dia mesti teratur, terancang. Dia kena fikir plan, mencapai misi dengan apa istilah bahasa Melayu apa? Supaya yang tidak yang dikejar tak dapat, yang dikendong tak berciciran. Jadi supaya untuk teruskan pertahanan itu dan mendapatkan tujuan sebenar itu tercapai, dua-dua tercapai. Jadi ini adalah satu perkara yang kita kena ambil sebagai sikap strategik itu. Kita kadang-kadang bila dah nampak A tu tak pandanglah kiri kanan. Dengan adab, dengan akhlak semua hancur semua dan dapatkan apa yang kita nak tu. Jadi ini strategi sahabat-sahabat telah mengajar kepada kita bagaimana nak berjuang ini. Kita kena tengok keliling. Kita kena memahami betul-betul. Ada tak lagi kebijaksanaan tindakan politik dari Ustaz Muhammad Omar Aiman Osman bersama kita. Dan ada juga Ustaz yang kata ni kata Ustaz apa? Bagus juga kalau bila dengar je susah nak gambarkan gerakan taktikal tentera ke Parsi ke Rom yang macam Ustaz Omar sebut tadi. Kalau ada slide ke lukisan ilustrasi tu baru dapat jelas macam mana strategi tu. InsyaAllah kalau ada rezeki kita cuba bawakan jugalah. Tapi hari ni kita dengar dan bayangkan dulu Jom sama Ustaz, macam mana Umar Al-Khattab boleh membebaskan Baitul Maqdis ni? Jadi insyaAllah kalau kita cuba bina juga modul tu nanti. InsyaAllah. Akademi Baitul Maqdis bawah KTDKL dengan haluan tu. Kita boleh belajar daripada situ kan. InsyaAllah kita akan cuba bina modul tu. Nanti boleh masuk lah. Betul Ustaz bawa. Jadi seterusnya kita tengok bagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dia punya strategi. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu
kita sebut dia sangat uh, uh, memandang jauh. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah meletakkan 4 syarat untuk menjadi pemimpin di zaman dia. Nak jadi orang kanan dia ni ada 4 syarat. Yang pertama, seperti mana syarat yang disebut dalam Quran, qawiyul amin. Sehingga bila Syurahbil memimpin di Baitul Maqdis ataupun di Dimash ketika itu, dia jadi amir. Kemudian Sayyidina Umar tukar dia dengan Muawiyah di Syam. Sehingga Syurahbil tanya, apa benda, ada salah apa-apa ke? Aku ada buat something yang tak betul ke? Kena tukar, kena transfer ni kan. Kena tukar ni kan. Kena turun pangkat ni. Sayyidina Umar kata, tak, engkau sangat dikasihi, aku sangat mengasihimu. Tidak ada benda yang buruk yang aku lihat padamu. Tetapi di atas setiap orang yang kuat itu, orang yang baik itu, ada orang yang lebih kuat, yang lebih hebat. Jadi Muawiyah ni dari segi kepimpinan dia lebih kuat lah. Dia lebih qawi, lebih amin sama. Dua-dua amanah. InsyaAllah. Dua-dua sahabat Nabi kan, dua-dua orang udul. Tetapi banding Syurahbil dengan Muawiyah lebih hebat lagi lah dari segi tamkin dia tu. Kemudian ciri yang kedua, Sayyidina Umar sangat memandang kuasa ilmu. Jadi orang yang nak memimpin tu dia mesti kena ada ilmu. Ilmu dua lah. Satu ilmu din, kerana nak memimpin umat Islam ini nak bawa kepada akhirat. Yang kedua, ilmu wakil atau ilmu pemerintahan. Sebab itu bila Sayyidina Umar melihat ada pemimpin-pemimpin yang sangat berbakat tetapi kurang di salah satu, dia akan pair. Dia akan gabungkan. Contohnya, Sayyidina Umar telah melantik Abu Ubaidah bin Jarrah, seorang dia. Sebab dia menggabungkan dua-dua. Dua-dua ciri tu ada. Dia panglima tentera yang hebat, dia pemimpin yang hebat, dia orang yang sangat faham din dan merupakan 10 sahabat yang jamin syurga pun kan. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas di Parsi itu sebut tadi. Tetapi bila Khalid Al-Walid dengan Amr bin As, dia akan pair dia dengan ulama-ulama yang mengelilingi mereka. Jadi dia tak pergi seorang. Jadi antaranya sahabat-sahabat muda ni, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, semua dia digerakkan bersama dengan pemimpin yang hanya sempat dengan Islam zaman Nabi SAW sekejap. Jadi diperingkan dengan orang yang banyak ilmunya. Baik. Dan Sayyidina Umar meletakkan majlis syura untuk diri dia sendiri pun, dia letak majlis syura yang sangat-sangat memiliki khazanah ilmu yang tinggi. Kemudian bila ada yang sahabat yang kemas dia punya pemahaman din dia, tetapi sedikit lemah dalam pentadbiran semua ni, dia akan pairingkan. Dia macam contoh Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ni sangat hebat lah. Dia antara orang yang awal masuk Islam zaman Mekah, awal-awal lagi dah masuk Islam lah. Tahu cerita dia. Kan, keluarga Yasir semua tu. Jadi tetapi dia bukan bangsawan, dia daripada golongan hamba. Jadi bakat kepimpinan itu agak terhad. Jadi dipairingkan dengan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni waktu dia mula-mula masuk Islam lagi, Nabi dah kata kau orang terpelajar. Jadi ini kita tengok bagaimana Sayyidina Umar meletakkan kuasa ilmu itu sebagai syarat utama dalam pemerintahan dia. Kemudian dia mengutamakan orang yang faham masyarakat setempat untuk dilantik. Contohnya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ni sangat tidak berminat dengan istana, dengan urusan politik dan sebagainya. Tetapi oleh kerana bila dah dapat Parsi, dia yang paling faham sekali masyarakat Parsi. Dia yang paling empati sekali. Semua keputusan dia akan menjadi rahmah kepada masyarakat Parsi. Jadi Sayyidina Umar kata untuk kamu dah fardu ain. Jadi dia bukan fardu kifayah lagi. Sebab engkau lah yang lebih memahami masyarakat Parsi ni. Jadi engkau kena memimpin di Parsi. Begitu juga bila Islam membuka Mesir, Sayyidina Umar melantik Amr bin As. Kerana apa? Kerana Amr bin As banyak kali dah berdagang di Mesir. Banyak dah interaksi dia sebelum pembukaan Mesir tu dengan orang Mesir. Jadi dia lagi faham apa yang berlaku di masyarakat Mesir. Dan Sayyidina Umar tidak cukup dengan itu, dia membina pula satu sistem dia panggil Hisbah. Yang mana nak mengawal semua pemimpin-pemimpin dia ni, dia ada satu sistem pemantauan. Dia panggil Hisbah. Yang Macam mana tu Ustaz? jabatan yang mengawal
amar ma'ruf nahi munkar ini, terutamanya di kalangan pemimpin. Jadi siapa sahaja boleh mengadu hal pemimpin mereka direct kepada khalifah Masya-Allah. melalui jabatan hisbah. Jabatan tu lah. Jadi ini kita tengok 4 syarat tadi ya. 4 syarat yang Yang Sayyidina Umar. Umar macam mana menjayakan sehingga akhirnya berlaku pembukaan. Dan pembukaan di Baitul Maqdis ini kita lihat adalah dia tidak berlaku peperangan sangat. Ya. Dia hanya pengepungan dan akhirnya mereka mengalah. Sebab masyarakat setempat itu sudah bersama dengan menanti-nanti Islam kedatangan Islam. Sebab mereka telah diberitakan tentang kedatangan Islam. Okey, apa yang berlaku ketika pembukaan Baitul Maqdis itu? Kita sambung. Minta maaf Sambung. kita sambung minggu depan. Kita akan sambung minggu depan. Ustaz Yeah. Omar akan ceritakan. Sebab sekarang ni kiranya pembukaan Fathul Umari. Minggu depan kita cerita macam mana Sayyidina Umar menjejakkan kaki beliau masuk ke Baitul Maqdis. Tapi mungkin untuk minggu ni ada perkongsian terkini Ustaz. Kalau sekarang ni seminggu dua ni ramai bercerita tentang Eyes on Rafah. Semua memberikan tumpuan di Rafah, Palestin. Mungkin apa yang Ustaz nak kongsikan dengan kita pagi ni? Jadi Rafah ini perlu kita ketahui dia punya keluasan 55 km persegi sahaja. Oh, kecil. 55 km Selatan persegi. Gaza. 55. 55 km persegi itu dan sekarang ini 1.5 juta berada di situ. Ui. 55 km tu menempatkan Padat 1.5 juta orang. Jadi setiap 1 km tu ada 27,000 orang. Satu bom yang gugur adalah massacre, adalah pembantaian, adalah pembunuhan beramai-ramai. Jadi setiap satu bom itu akan meragut ramai orang. Dia berlaku di Gaza sebelum ini. Ada bom yang gugur di tanah kosong. Sekarang ni dah tak ada tanah kosong lah di Rafah. Dan kita tahu bahawa masyarakat yang berkongsi di Rafah itu, yang berkampung di Rafah itu, diancam dengan 6 ancaman besar. Yang pertama, bom daripada udara. Yang kedua, kereta kebal yang cuba masuk dan nak mengawal sempadan Rafah. Yang ketiga, sniper-sniper yang ditempatkan. Dan itu semua daripada Israel lah. Dan seterusnya, kebuluran. Tak ada makanan. Satu lori kontena masuk. Bayangkan satu kontena masuk. Yang masuk kontena 20 biji, 30 biji. Dan pelbagai barang dia bawa. Makanan tu dikerumuni. Kalau satu kontena 1,000 orang, tak ada apa lah tinggal. Betul. Jadi kalau kita kata 1,000 orang naik kontena tu pun tak muat pun kontena tu. Tak cukup sebenarnya. Kalau kita tengok ada video-video macam mana mereka serbu kontena makan. Tapi apa yang menariknya, kalau kita berlaku di tempat lain lah saya rasa. Berlaku di tempat lain. Mungkin dah jadi macam cerita zombie lah. Mereka akan saling berbunuhan untuk mendapatkan makanan. Berebutan kan. Tetapi tak, ini tidak berlaku di Gaza. Allah. Yang tak dapat, apa? Bukan rezeki dia. Dan yang dapat pula akan berkongsi dengan orang yang tak dapat. Jadi ini juga hasil tarbiyah juga ni. Benda ni tak boleh berlaku secara natural, tak boleh berlaku begitu. Sebab kita ni dengan sifat manusiawi dan juga haiwani tu ada sekali kan. Kita nak survive. Akhlak yang cantik sana. Tapi akhlak ini disebut oleh Sayyidina Umar bahawa akhlak ini tidak akan teruji sehinggalah kamu duduk dalam kesusahan. Kalau duduk elok sekarang ni pun tak boleh jaga akhlak. Allahu Akbar. Macam mana? Saat diuji. Ini masuk simpang pun tak boleh nak bagi signal kan. Macam mana nanti bila kebuluran. Tetapi di Gaza mungkin tak bagi signal juga. Tapi bila diuji dengan kebuluran, mereka mengutamakan saudara-saudara. Yang ditunjukkan oleh saudara-saudara. Jadi ini adalah satu perkara yang walaupun kita kesihan, tapi sebenarnya kita sangat perlu mengambil pengajaran daripada mereka. Kemudian penyakit. Bila kebuluran, tak cukup zat dan sebagainya, badan antibody lemah dan sebagainya, keupayaan hospital yang rendah apa semua, ini menyebabkan penyakit yang akan merebak. Bahkan ada beberapa hospital yang dikurung mayat, tak dibenarkan keluar oleh Israel. Orang dah mati dalam tu, tapi dia tak bagi keluar, tak bagi keluar mayat. Ini memang perkara-perkara yang cuba dirancang untuk berlaku di Gaza. Kemudian ada yang terperangkap di bawah runtuhan-runtuhan, dia kena bom. Betul. Tapi ini bukan di Rafah saja, ini di seluruh Gaza. Di Rafah ni tak ada bangunan dah pun. Sebab memang ada yang berkongsi duduk bumbung ni. Kemah saja. Kemah pun plastik. Kemah canvas. Plastik. Luk sinar pun. Ya, betul. Yang sekarang ni dalam musim sejuk dan sebagainya. Jadi kita melihat apa yang berlaku di Gaza ini.
kita hanya ada Allah lah untuk kita minta. Sekarang ni semua jalan kebantuan ICJ ke apa ke semua telah tersekat dengan veto mereka dan sebagainya. Jadi ini benda yang perlu kita faham. Jadi sebelum kita tutup ni saya ada nak buat pembetulan sikit. Betul apa tu Ustaz? Sebelum kita bersiaran kali ini, sebelum Ustaz Abu Bakar saya ada siri bersiaran sebelum ni. dalam Masra' Baitul Maqdis Masra' Rasul itu, saya ada sebut satu hadis tentang Nabi SAW telah singgah Dalam peristiwa Isra' Mi'raj tu Isra' Mi'raj di Jabal Tur. Jadi saya tak perasan rupanya apa yang disebut sebagai Syajaratul Musa itu bukan di Jabal Tur. Okey. Syajaratul Musa itu di Madian. Di Madian, di tempat Nabi Syuaib di Saudi lah, bukan di Mesir. Okey. Di Saudi, di utara Saudi. Jadi saya nak tarik baliklah kebetulan sebab ada pendengar Hakim tegur dalam Facebook saya. Subhanallah. Ustaz ambil sumber mana Terima ni? kasih. Saya berkata saya ambil daripada kitab tu. Kemudian saya rasa dah selesai, lepas tu saya macam rasa Sebab rujuk balik lah. Sebab rujukan dia balik. tegur ni Mesti memang ada ada salah something lah tu. kot. Dia buka balik. Subhanallah. Tersilap. Tapi itulah tempat sebenarnya di Madian. Di Madian. Masya-Allah. Terima kasih Terima kasih, Ustaz Ustaz. untuk pencerahan tersebut. Tapi itulah ada juga yang kata kalau ada peta baru kita nampak Madian tu kat mana Ustaz. Tapi insya-Allah peta strategi ke macam mana ke, kalau ada rezeki kita bawakan untuk edisi atau siri akan datang. Baik. Untuk hari ini terima kasih Ustaz Terima Omar. kasih Masya-Allah banyak, kita Ustaz dengar satu-satu ilmu ni. Kita harap sahabat-sahabat sekalian mengikuti setiap minggu Cinta Palestin supaya lebih dalam lagi cinta. Kalau saya sini tak sabar nak ikuti yang akan datang ya. Apatah lagi para pendengar semua. Memang tak sabar nak tunggu daripada situ Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz untuk hari ini. Jumpa minggu depan Jumpa lagi. insya-Allah. Barakallah. Datang tu Ustaz. Ya. Baik, Assalamualaikum. 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 Baik, alhamdulillah itu dia segmen kita hari ini. Kita berehat seketika. Terima kasih sahabat-sahabat yang